Okey, nah. Okey, sekali lagi. Atomic radius, kalau dari segi definition, is actually the distance from the nucleus to the outermost orbital of the electron. Dari penghujung kawasan elektron tu. From the nucleus up to the penghujung orbital of the electron, kawasan elektron. Dekat electron distribution tu, dekat hujung sekali, kalau kamu tengok yang spotlight. Ni yang ni maksud saya tu. Ni. Daripada nukleus ke hujung kawasan elektron, that is atomic radius. Okay. Nampak sikit. If you want to determine, how to determine is actually the distance between, half of the distance between two nuclei. That is the radius. Radius of atom nak determine sebab nak tahu penghujung sana susah. Jadi kita ambil jarak antara dua atom, jarak antara dua nukleus, iaitu D, and half of it, then it will be radius lah. And radius is effect by dua, effective nuclear charge and the shielding effect. Effective nuclear charge increase, then radius akan decrease. Okay, size kecil sekiranya effective nuclear charge tinggi. Shielding effect, apa itu shielding effect later on saya cerita. Apa itu effective nuclear charge, apa itu shielding effect later on saya cerita lagi. Ini kita cakap secara umum dulu. Okay, shielding effect increase, then radius akan increase juga. Ini directly proportional. Shielding effect tinggi, radius akan besar. Kalau tadi effective nuclear charge dia inversely proportional. Effective nuclear charge tinggi, radius akan kecil. Tapi kalau shielding effect tinggi, radius akan tinggi juga. Okey? Okey, tentang itu. Baru belajar. Okey. Okey, what is effective nuclear charge? Okay, effective nuclear charge. Zat efektif. Okay, kamu kena faham effective nuclear charge ni adalah apa yang elektron yang valence, elektron yang hujung ni, elektron hujung. Nah, elektron valence. Apa yang elektron valence? Outermost electron, outer electron. Apa yang elektron valence rasa terhadap tarikan daripada nukleus. Tarikan daripada nukleus. Kamu boleh tengok, saya besarkan skrin ni. Saya tengok situ. Okey, ini nukleus. Ini nukleus kan? Ini nukleus. Okey, ni. Ini nukleus. Okey, nukleus. Ini outermost electron. Okey. Jadi dia ada nukleus, dia positif. Jadi dia akan menarik elektron. Nampak biru tu attraction. Okey. Tapi elektron ada elektron yang dalam, ini ada elektron dalam dan ada elektron yang luar. Okey. Jadi elektron dia saling menolak. Jadi kita kena tengok net antara dua tu lah. Tarikan dengan tolakan. Kita kena tengok net antara dua tu. Jadi kalau kita ada yang tarik, nukleus akan tarik, nukleus tarik dan elektron pula menolak. Jadi apa dia punya net, maksudnya hasil resultnya lah. Tarikan dengan tolakan tu. Jadi last kali, apa yang elektron valence tu rasa? Faham tak? Tak faham Nah, nukleus sifat dia tarik berdasarkan proton number. Okey.
Tapi ada pula duk tolak elektron-elektron yang dalam ni duk tolak, saling tolak pula dengan elektron luar tu. Jadi apa jadi last kali ni resultnya macam mana? Okey. Jadi effective nuclear charge ni adalah apa yang elektron valence tu rasa terhadap tarikan daripada nukleus. Jadi maksudnya formula dia ni Z effective adalah Z minus S. Z tu adalah kuasa nukleus tu berdasarkan nombor proton. Kuasa tarikan nukleus tu asalnya kuasanya berapa? Itu Z berdasarkan nombor proton. Okey, kita tengok pula ada elektron dalam iaitu S. S adalah elektron dalam. Jadi elektron dalam ni dia menolak pula. Tolak elektron valence tu. Jadi last kali, tadi kan nukleus tarik tapi ada elektron dalam tolak-tolak pula elektron valence tu. Jadi last kali netnya berapa? Tinggal berapa lah yang elektron valence tu rasa. Nah, faham tak? Baik, tak ada dengar apa ni? Suara tak dengar dah. Kamu ada tak ni? Ada cikgu. Risau saya kalau tak semua diam jadi saya ada dengar kau tak dengar. Okey. Kita ni nanti tak ulang-ulang dah tau. Dah kelas sebab kelas terus dia macam ni jadi terpaksalah. Jadi somebody record. Okey, bagus Hafiz. Saya dengar, saya nampak tu. Okey. Okey, somebody record nanti kita boleh ulang-ulang tengoklah kalau tak faham lagi. Okey, jadi effective nuclear charge sekali lagi saya kata adalah apa yang elektron valence tu rasa terhadap tarikan daripada nukleus tu. Selepas ambil kira asalnya kuasa nukleusnya berapa, lepas tu duk minus by the inertial electron yang duk tolak pula. Tarik, tolak, jadi last kali tinggal berapa lah effective nuclear charge tu rasa tarikan daripada nukleus. Nah, so daripada definisinya effective nuclear charge ni adalah net positive charge on electron valence. Net positive charge for the electron valence experiences. Apa yang electron valence tu rasa terhadap tarikan daripada nukleus. Dia positive charge lah. Positive charge yang tinggal hasil daripada kuasa nukleus tu yang tinggal berapa lah. Positif charge kan positif. Jadi sekarang kuasa nukleus tinggal jadi berapa lah apa yang electron valence tu rasa sekarang ni. Netnya berapa positive charge. Okey. Selepas mengambil kira kuasa nukleus iaitu proton number tolak dengan apa elektron yang menghalang tarikan nukleus tu. Jadi contohnya, let's say kita bezakan antara lithium dengan nitrogen. Lithium proton numbernya 3, 1s2, 2s1. Okey. Nitrogen pula 1s2, 2s2, 2p3, 7. Jadi proton number juga menunjukkan number of electron kan untuk neutral atom. Jadi lithium proton number 3, elektron pun 3. Electronic configuration tu adalah kita susun bilangan elektron. Jadi elektron ada 3 tu yang 1s2, 2s1. Nitrogen ada 7 proton, 7 elektron lah. 1s2, 2s2, 2p3. Okey. Jadi sekarang kita nak bandingkan antara lithium dengan nitrogen. Okey. Apa dia punya effective nuclear charge kita nak tengok. Macam mana kita nak kira dia. Berdasarkan formula effective nuclear charge tadi, proton number tolak dengan number of inertial electron. S tu adalah number of inertial electron yang memberikan shielding. Yang memberikan shielding yang mengurangkan tarikan nukleus menyebabkan apa nanti yang tinggal. Kuasa nukleus yang dirasai oleh electron valence. Okey. Jadi formula effective nuclear charge adalah proton number. Okey, lithium tadi ada 3 proton number.
Nah, tolak dengan 3, tolak dengan inertial elektron dia yang biru tau Yang elektron dalam. Elektron dalam. Ni elektron dalam. Elektron dalam. Ada 2. So 3 tolak 2. Tinggal plus 1. Jadi plus 1. Net positive charge. Efektif nuclear charge ni dia plus. Dan sekarang 3 tolak 2 jadi plus 1. Okey, untuk nitrogen, kuasa nukleus ke asal 7. Okey, tolak dengan inertial elektron pun sama juga. 2. Jadi plus 5. Jadi antara lithium dengan nitrogen, efektif nuclear charge nitrogen lagi tinggi lah. Plus 5. Bandingan lithium plus 1 saja. Jadi maksudnya efektif nuclear charge nitrogen lebih daripada lithium. Jadi maksudnya sekarang, kalau saya tunjuk dalam ni gambar untuk nitrogen Untuk nitrogen. Nitrogen. Jadi kuasa nukleus tu asalnya plus 7. Tapi ada inertial elektron tolak 2 yang mengurangkan tarikan nukleus. Jadi last sekali apa yang elektron valen rasa hanyalah tinggal plus 5 lah. Faham tak? Efektif nuclear charge ni adalah apa yang elektron valen rasa tarikan nukleus tu tinggal berapa. Selepas mengambil kira asalnya kuasa nukleus tu berapa. Berdasarkan berapa nombor proton. Lepas tu inertial elektron tu dia mengurangkan kuasa nukleus tu. Sebab dia tutup. Shielding. Sebab repulsion antara elektron tu lah. Jadi dia mengurangkan kuasa nukleus. Jadi last sekali tinggal berapa lah nukleus tu rasa. Bukan nukleus rasa, sorry. Apa yang elektron valence tu rasa tarikan daripada nukleus tu, tinggal berapa. Jadi across a period, kan lithium dengan nitrogen ni dia period yang sama. Period apa? Period berapa ni? Somebody jawab. Lithium dengan nitrogen duduk period mana? Dah, senyap dah. Tak ada orang ke? Period 2. Period 2. Period 2. Across a period Okay, period 2. Jadi across a period 2, size increase ke decrease? Between lithium dengan nitrogen, mana besar, mana kecil? Lithium besar ke nitrogen yang besar? Nitrogen besar. Nitrogen Nitrogen besar. Lithium lagi besar. lithium yang besar. Lithium yang besar. Lithium yang besar sebab tadi kan across a period size decrease sebab across a period kan lithium dengan nitrogen, lithium duduk belah kiri, nitrogen duduk belah kanan. Lithium group berapa lithium? 1. Group 1. Lithium group 1, nitrogen group 15. 3. 15. 15. 15. Jadi lithium duduk belah kiri, nitrogen duduk belah kanan. Jadi as you go across a period lah ni lithium belah kiri, nitrogen belah kanan, as you go across a period lah ni. Jadi as you go across a period, size decrease as effective nuclear charge increase. Nitrogen effective nuclear charge-nya lagi besar. Effective nuclear charge-nya lagi besar. Jadi size-nya lagi kecil. Kalau saya nak buat size tu, yang ni kecil saja. Yang ni besar lagi. Tak boleh nak buat. Lithium tu lagi besar. Nitrogen lagi kecil. Sebab effective nuclear charge, nitrogen lagi tinggi. Kamu dapat tak? Greater value of effective nuclear charge mean valence electron experience stronger nuclear attraction. Kalau effective nuclear charge tu lagi tinggi, value dia lagi besar, tarikan nukleusnya lagi kuat. Maksudnya elektron valence tu rasa tarikan daripada nukleus terhadap dia tu lagi kuat. Dia experience stronger attraction. Nukleus tu tarik dengan kuat dia lah. Baru dia rasa kuat lah tu.
Jadi tarikan nukleus tu kuat lah. Tu yang dia rasa tarikan nukleus tu kuat terhadap dia. Boleh faham tak boleh belik ni? Boleh tak? Somebody cuba ulang-ulang apa dia ni? Belajar apa ni? Jadi maksud cikgu kalau saiz dia besar, tarikan efektif nuclear charge dia tu lagi kuat lah. Lemah. Kalau saya besar. Saya besar, kalau saya besar, efektif nuclear charge-nya rendah. Rendah. Kalau yang saiz kecil, efektif nuclear charge dia kecil. Kuat. Tinggi. Jadi kan, kalau dia rasa nukleus tarik dia dengan kuat, kan, nukleus tarik dia dengan kuat, dia rasa, electron valence tu rasa tarikan nukleus terhadap dia tu kuat. Nukleus tu tarik dia dengan kuat, tarik kuat kat dia, dia jadi macam masuk ke dalam lah, lagi kuat kan, lagi bergerak ke dalam terhadap nukleus lah, jadi saiz kecil lah tu. Faham tak? Kalau dia rasa nukleus tarik dia tak kuat, jadi dia boleh pergi lari merata-rata jauh lah, dia boleh cari jauh daripada nukleus, jadi saiz besar lah. Faham tak? Lebih kurang macam itulah maksudnya. Kan, kalau dia nukleus, dia rasa nukleus tu tarik dia dengan kuat, jadi dia drawn, dia termasuk ke dalam, dia akan bergerak ke arah nukleus. Elektron tu dia akan termasuk ke dalam, masuk ke arah nukleus. Jadi saiz dia kecil. Boleh tak? Cuba Hafiz tengok Hafiz apa yang Hafiz faham Hafiz? Syamil juga nak cover. Syamil tidak dia keluar nama kan, saya tak keluar nama. Siapa? Syamil tu? Nama saya Syamil. Ya, tidak patutnya kalau kamu bercakap dia, saya akan keluar nama, tapi saya tak nampak nama kamu yang keluar pula. Soalan saya macam ni ke? Kan kan formula efektif nuclear charge kan Z tolak S kan? Kalau saya buat Z tolak 2 boleh ke? Formula ni sebab kita tahu tak boleh. Ini secara umum. Ini secara umum dulu. Tak. Sagi kalau atom lain? Bukan semua atom tak dengan satu S2 kalau elektronik consider. Tak clear lah suara you. Suara you kamu saya tak dengar. Dia banyak interference. Dia tak boleh lah kata tolak 2. Tak boleh lah tolak 2. Tolak 2 ni untuk mungkin yang period 2 je lah. Period 2 sebab dia initial electron dia di shell 1 iaitu 2. 1s tu. 1s ada 2 elektron. Bolehlah tolak 2. Kalau nanti elemen period 3 pula. Bukan 2 lagi lah initial electron. Kalau period 3, period 3 kan dia 1s2, 2s2, 2p, 2p6, let's say 3s1. Kalau period, saya tulis. Kalau period 3 kan, 1s2, tulis payah ni. 2s2, 2p6, 3s1. Jadi inner sekarang dia jadi berapa? 6, 7, 8, 9, 10 elektron. Sebab valence dia hanyalah 3s saja. Jadi maksud efektif nuclear charge ni total ni berapa Proton number dia? 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan? 11 tolak 10. 11 tolak 10 lah. Faham tak? Sebelum 10. Ya, saya faham. 1s2. Kat sini boleh tulis ke? No? Yang saya tulis dekat hitam nampak? Nampak cikgu. Nampak. Saya tulis kat hitam je lah. Sekejap. 1s2. Baik tak boleh tak? 2s2. 2p6. 3s2. 3s1 ke 3s2 ke? 3s1. Silap. Tertukar 1s2. 2. Cantik tulisan ni 2s2, 2p6, 3s1. Okey, Z efektif ni apa Z efektif adalah okey, ini inner dia. Sampai sini inner.
Ini kita panggil koelektron. Oh. Koelektron. Ini valence. Tulis tak letak mai. Valence. Valence dia yang ni dia. Jadi effective nuclear charge total dia berapa nombor elektron? Nombor proton. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tolak dengan 10. Jadi tinggal plus 1. Yeay, boleh? Faham tak kot? Effective nuclear charge ni, sekali lagi rumusan dia effective nuclear charge ni adalah apa yang elektron valence tu rasa terhadap tarikan daripada nukleus is the net positive charge for an electron valence to experience lah. Apa yang electron valence rasa, experience about the attraction by the nucleus. Dia bubuh ni in an atom with multiple electron lah, sebab dia kena ada elektron dalam lah. Kena ada elektron dalam. Last sekali dia rasa macam mana lah, sebab ambil kira yang dalam tu dia akan tolak. Co-electron closer to the nucleus repulsion. Co-electron closer to the nucleus repulsion between electron shield the co-electron ni, elektron hak dalam ni, co-electron closer to the nucleus, repulsion between electron shield the valence electron from ayat ni tak elok sikit lah. Saya kena betul sikit. Co-electron closer to the nucleus, giving repulsion between electron, shields the valence electron from full electrostatic attraction of the nucleus. Co-electron closer to the nucleus, result in, ni, dia kena result in. Menyebabkan, result in repulsion between electrons, thus shield the valence electron from the full electrostatic attraction of the nucleus. Boleh tak? Ayat tu dia macam start sikit. Sekali lagi Co-electron closer to the nucleus. Tadi kena bubuh perkataan. Nampak tak? Co-electron closer to the nucleus result in repulsion between electron. Elektron yang dalam ni menyebabkan penolakan dengan elektron luar. Alah, dah running out of time dah. Kena set lagi sekali. Repulsion between electron, shield the valence electron. Dia akan melindung. Dia shields the valence electron from full electrostatic attraction of the nucleus. Akan menghalang, melindung kuasa nukleus untuk tertarik sepenuhnya. Macam tu. Dia akan mengurangkan. Faham tak? Asal kuasa. Faham. Kiranya yang S tu dia sebelum valence elektron lah. Yang dalam ni semua ni. Yang dalam. Kira kita ada dua jenis. Yang luar sekali valence. Kan, yang luar sekali ni valence. Yang dalam ni. Dalam ni semua elektron ni dia akan menolak elektron luar tu. Bukan dekat 1s saja, bukan. Dia 2s, 2p, semua tu pun dia penolak, ada banyak elektron lah. Kan kalau period 3, ada banyak lah yang dalamnya tu. 10 elektron. Faham dah kot Noh? Jadi maksudnya effective nuclear charge ni adalah apa yang electron valence tu rasa about attraction of the nucleus tu. Apa yang tinggal je, attraction yang tinggal daripada nucleus tu. Selepas mengambil kira asalnya kuasa nukleusnya berapa? Kuasa nukleusnya berapa? Lepas tu tolak dengan hak yang duk tutup tarikan nukleus tu. Macam mana dia tutup tu? Okey, macam mana dia tutup tu sebenarnya hasil daripada penolakan elektron ni, tolakan elektron.
Dia tolak tu maksudnya dia melemahkan kuasa nukleus. Okey? Okey. Boleh? Cikgu, Boleh yang nitrogen tu, kenapa dia tolak 2 je? Sebab dia punya inner dia tu 2 saja. Yang dia valence dia 3 Nitrogen nitrogen. Okay. Sekarang ni masalahnya you tak tahu valence tu macam mana. Valence tu macam mana, inner macam mana Okay. Tengok. Okay. Lithium dia elektron ada di shell 1 dan shell 2. Begitu juga dengan nitrogen ada di shell 1 dan shell 2. Shell 2 adalah shell valence. Sebab shell yang paling luar shell valence. Macam tu. Kira ni semua ni adalah valence. Sebab dia dalam shell yang paling luar. Shell 2 n equals to 2 adalah valence shell. Jadi berapa banyak elektron duduk dekat yang luar tu, di shell luar, n yang paling besar tu shell paling luar. Shell petala. Jadi lithium ada 1 elektron valence, nitrogen ada 5 elektron valence. Jadi yang inner yang mana? Yang inner yang biru tu. Yang inner. Yang sini sebab color sama. Yang inner warna biru, Okey dah kan? Okey. Ya, alright. Okay. Jadi itu effective nuclear charge. Okay, sekarang saya buka. Yang kedua adalah shielding effect. Okey, nanti mungkin saya akan set sikit je lagi lah. Kamu nanti kelas pukul 9, 10. Pukul 10 ada kelas lain Ada kelas tak pukul 10? Ada. Amali Ada. Okey. Kalau kamu nak buat kelas, kalau kata you tak ada kelas apa-apa, ada orang yang mungkin dia buat malam ke apa, dia pindah kelas kalau ada masa free, you all decide. Saya boleh buat kelas je kalau saya pun free. Kelas online ni tak kisah bila-bila. Mungkin mungkin sebab dia kadang-kadang online ni dia kena lagi banyak masa. Sebab nak explain tu takut tak faham dia sebab tak face to face. Jadi kalau macam ni, asalkan data kamu okey lah. Kamu semuanya data okey ke? Macam unlimited ke? Line rumah? Wi-Fi beres. Saya guna wifi rumah. Guna wifi rumah cikgu. Okey no problem. Tak siapa ni? Syamil. Tak unlimited masalah tu. Ada siapa cakap beli Celcom RM30 lebih Ada student cakap 30 lebih je unlimited. RM35. Unlimited Ya. Kena macam tu lah kot. Saya tengah pakai. Okey je cikgu. Lagi je kalau pakai unlimited. Jamil pergi tengok Tengok betul ke tak betul dapat kat situ. Try tengok. Okay. So yang kedua ni, sebab saya tak tahu kita tak ada nak set line Kita sambung sikit ni setakat mana yang kita boleh lah. Nanti kamu decide kalau ada free kita sambung lagi. Kamu abang saya tahu bila you free, kan you tak mau pula. Ini tempat kita ni tak ada nak berhabis Okay, yang kedua adalah shielding effect. Okay, nak size ditentukan juga oleh shielding effect. Dua tadi faktor yang menentukan size ni, kita cerita tentang faktor yang menentukan size. Tadi effective nuclear charge. Effective nuclear charge tinggi, size decrease. Okay, sekarang shielding effect pula. Shielding effect dia berkadaran. Shielding effect tinggi, size tinggi. Shielding effect ni adalah efek daripada inner shell electron. Disebabkan lagi banyak inner shell electron, dia akan lagi banyak tolakan.
dia akan saling menolak. Nah, lagi banyak elektron dalam, lagi banyak tolakan. Jadi menyebabkan elektron valence tu ditolak lebih jauh jauh ke sana, jauh daripada nukleus lah. Nah, the mutual repulsion between the inner shell electrons and the valence electron pushes the valence electron further from the nucleus. Lagi banyak inner shell electron dan dia saling menolak, menyebabkan saiz lagi besar sebab elektron tu sekarang lagi berada jauh daripada nukleus dah. Okay. Field inner shell shields the valence electron from force of attraction exerted by the positive charge in the nucleus weaken the attraction. Elektron-elektron dalam tu akan melemahkan daya tarikan daripada nukleus. The more inner shell electron, the greater the shielding effect. Okay. So contohnya di sini Na sodium elektronik Na banding dengan lithium. Banding dengan lithium. Ini they are in the same group. Lithium dengan sodium ni they are in the same group. Cuma lithium period 2, sodium period 3. Jadi nampak sodium tu dia number of electrons dia, inner shell electron dia untuk sodium dia lagi banyak. Whereas for lithium kurang. Jadi maksudnya shielding effect bagi sodium lebih tinggi lah. Sodium has more inner shell electron, greater shielding effect. Jadi saiz, kita nampak saiz kan? Saiz bagi sodium lebih besar bandingkan lithium. Faham tak? Saiz besar sebab lagi banyak inner shell electron yang akan melemahkan, menutup. Shield tu maksudnya tutup. Dia tutup tarikan nukleus tu. Dia mengurangkan tarikan nukleus sebab dia shield. Shield tu kan macam shield ke screen ke. Dia tutup-tutup. Dia mengurangkan tarikan nukleus. Okey ke tak? Faham tak? Kamu ni ada ke tak ada ni? Tengah ada buat apa tu agaknya Faham cikgu. Jadi saiz besar tinggi tarikan nukleus dia tinggi lah. Kalau saiz besar, tarikan dia lemah. Kalau tarik kuat, tarikan nukleus terhadap elektron valen tau. Elektron valen ni, elektron hak ujung tu. Okay.